Bertemu lagi dalam Malaysia Memilih. Pastinya pada jam ini kita akan bawakan diskusi berkenaan dengan formula kerajaan perpaduan. Yang kita tahu semalam sebaik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 dalam sidang medianya. Beliau telah mengumumkan gabungan-gabungan yang akan menyertainya dalam pentadbirannya kali ini tanpa adanya Perikatan Nasional. Itu sebenarnya juga antara kita, kalau kita boleh cakap siapa yang masuk adalah Barisan Nasional. Kita ada juga parti-parti daripada Borneo sana, GPS dan juga GRS, Warisan cuma juga bebas. PN ni dia Datuk Seri Anwar tawarkan kalau nak bentuk sekali, nak bersekali dalam kerajaan perpaduan, Datuk Seri Anwar tawarkan kepada Perikatan Nasional untuk berbuat demikian. Jadi persoalannya, jika semua jadi kerajaan, siapa yang akan jadi pembangkang? Siapa yang akan memastikan proses semak dan imbang itu selain daripada kami di media-media ni lah, kan? Untuk itu kita nak bincangkan perkara ini bersama dengan Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, pengasas Jurisprudence Watans, Profesor Madya Fakulti Pengurusan Industri UMP dan juga Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita UKM yang ada bersama kami sepanjang proses pembentukan kerajaan ini adalah penting untuk kita rungkaikan. Pertama sekali, Datuk Dr. Wan, kerajaan perpaduan, terminologi yang kita dengar negara luar, tapi hari ini Malaysia akan melakukannya untuk kali pertama. Bagaimana kita nak faham pembentukan kerajaan perpaduan itu? Siapa yang akan yang dilantik itu jawatan kita ketepikan dulu. Cuma kita nak tahu formula yang menggerakkan kerajaan perpaduan tersebut. Gabungan parti-parti politik. Katanya siapa yang akan menjadi pembangkang itu menjadi persoalan pada ketika ini. Kerundingan itu mungkin boleh berlaku, pembentukan jawatan itu, dan dalam masa sama bagaimana kita mahu pastikan apa yang berlaku 4 tahun 6 bulan kita berpolitik tidak habis-habis, kita membincangkan soal kestabilan, keabsahan Perdana Menteri, dapat kita tinggalkan dan pastikan bahawa kerajaan perpaduan ini bergerak dan bertahan untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat daripada istilah perpaduan, maksudnya mesti ada unsur perpaduan lah. Ya. Penyatuan dari sudut polisi, pemikiran, hala tuju, kebersamaan, keterangkuman. Jadi kita lihat di sini dari sudut terminologi kerajaan perpaduan ini ialah gabungan yang terbentuk selepas berakhirnya pilihan raya yang diperlukan untuk menjamin kestabilan negara, kestabilan politik kerana tiada pihak yang menang super majority. Dia ada dalam kita punya perlembagaan kerajaan perpaduan ni? Dalam perlembagaan dia tiada istilah kerajaan perpaduan. Tetapi kerajaan perpaduan ini lahir daripada hasrat Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ya. Kalau kita lihat dalam perlembagaan, kuasa Sri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri berasaskan pada budi bicara Baginda, iaitu seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat sokongan majoriti. Dan apabila dilantik Perdana Menteri, maka Perdana Menteri itu hendaklah menasihati Sri Paduka Baginda Pertuan Agong barisan Jumlah Menteri. Dan Sri Paduka Baginda akan bertindak di atas nasihat Perdana Menteri. Walaupun bagaimanapun Baginda boleh memberi pandangan, saranan dan sebagainya. Selepas terlantik, terbentuk Jumlah Menteri, maka Jumlah Menteri itu hendaklah Perdana Menteri hendak sentiasa mendapat undi kepercayaan. Jadi bagaimana untuk mendapat undi kepercayaan itulah, sama ada kerajaan campuran ke, kerajaan perpaduan ke, minority government, dia berlaku selepas daripada itu. Tapi asasnya ialah dalam perlembagaan dia ada kerajaan. Dan kerajaan pun kita kena fahami dengan betul dalam konteks perlembagaan persekutuan. Kerajaan yang di-Pertuan Agong. Bukan kerajaan perikatan, bukan kerajaan Barisan Nasional, bukan kerajaan Pakatan Harapan. Sebenarnya, disebut kerajaan Malaysia ni ialah kerajaan Pertuan Agong terdiri daripada Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dan juga Jumlah Menteri Baginda. Sebab kuasa eksekutif terletak pada Sri Paduka Baginda. Accessible. Boleh dilaksanakan oleh Baginda atau Jumlah Menteri atau menteri yang dikuasai oleh Jumlah Menteri atau pihak lain mengikut Undang-Undang Persekutuan. Jadi kita kena jelas apa maksud kerajaan. Jadi kalau nak sebut kerajaan perpaduan, itu hanya kata orang label lah. Yang ada ialah kerajaan Malaysia, kerajaan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah bila berlaku pembubaran parlimen, kerajaan Malaysia masih ada. Siapa? Yang di-Pertuan Agong. Kan? Cuma Jumlah Menteri saja caretaker. Sebab dah habis mandat dia.
Begitu juga parlimen. Bila terbubar parlimen, Sri Paduka Baginda masih ada. Sri Paduka Baginda merupakan entiti dalam parlimen, entiti tertinggi. Dan Dewan Negara tidak terbubar. Dan senator masih ada. Yang dibubarkan hanya Dewan Rakyat. Jadi inilah pengertian dari sudut Perlembagaan Persekutuan yang rakyat perlu faham. Pembubaran parlimen, yang terbubar Dewan Rakyat. Kerajaan masih ada. Cuma jumlah menteri tiada. Sebab semuanya berfungsi. Dalam sistem negara kita, ramai yang menanggapi separation power dengan kaedah atau kefahaman yang berbeza dalam konteks negara kita. Separation power, pengasihan kuasa sebenarnya itu bersifat distribution power yang berlaku di bawah Sri Paduka Baginda Tuan Agong, yang berlaku di bawah Majlis Raja-Raja. Bukannya separation power ni dia 3. Dia tidak. Agong dulu baru pecah 3. Jadi Agong dia ada dekat parlimen. Agong dia ada dekat eksekutif. Agong dia ada dekat judiciary. Dan sifatnya is distribution power. Sebab dia tidak betul-betul separation. Sebab ahli parlimen akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan sebagai ahli parlimen sama ada Dewan Rakyat atau Dewan Negara, hanya boleh mereka saja yang boleh lantik anggota kabinet. Jadi di mananya separation? Cuma tugasnya ada separation. Orangnya belum tentu berpisah. Jadi kita kena, bila kita bercakap tentang konteks parlimen kita, konteks kerajaan, kita tak boleh memisahkan. Sebab tu satu konotasi agak bahaya pada hari ini, raja tak boleh politik. Macam raja tak boleh politik? Agong itu ketua politik tertinggi negara, pemerintah. Cuma raja-raja tidak boleh berparti. Politik kepartian. Bukan tidak boleh berpolitik. Sebab baginda punya tanggungjawab. Rakyat dibagi mandat. Dia ada kehendak dia, wishes dia. Tapi raja juga dia ada kepentingan dia untuk menjaga perlembagaan. Sebab itu dalam pemilihan Perdana Menteri kita tengok, Sri Paduka Baginda begitu berhati-hati. Nak pastikan bila lantik Perdana Menteri ini kena ambil kira aspek yang penting. Ya. Kan? Kenapa tuanku bincang panggil kan? Itulah kita lihat ramai yang mungkin tidak memahami perkara itu. Kegusaran, kegelisahan rakyat ketika apa yang berlaku dalam kemelut politik ini adalah kerana kurangnya pengetahuan tentang apa yang telah diterangkan oleh Datuk Wan. Tapi dalam masa yang sama juga Prof, kita nak melihat pada formula kerajaan perpaduan ni, sebab kalau kita dari hari ke sehari kita bercakap ataupun berbincang mengenainya, apa yang difaham adalah ia adalah penyertaan semua parti. Tetapi telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, hanya 2 blok terbesar saja yang akan menyertai dengan 3 blok terbesar bersama dengan warisan dan juga bebas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kerajaan perpaduan yang akan ditadbir oleh Datuk Seri Anwar ini dengan tiada penyertaan daripada Perikatan Nasional? Adakah itu dah confirm setakat ini pandangan Prof? Dan juga adakah boleh juga kita panggil dengan hanya 3 blok saja tanpa Perikatan Nasional, kita boleh panggil kerajaan perpaduan tak, Prof? Okey. Soalan yang baik Gigi pagi-pagi ni kita pun maklum bahawa ramai yang bertanya apa sebenarnya kerajaan perpaduan dan tafsiran itu nampaknya buat masa ini pelbagai. Kalau kita lihat dan mendengar kita faham bahawa bila raja bertitah, saya nak kata bahawa semua kena maklum dulu, raja adalah ketua negara dan boleh bezakan dengan ketua eksekutif. Perdana Menteri ketua eksekutif, raja adalah ketua negara. Dan bila mana raja bertitah, it's not a merely suggestion, it's actually an order to be obeyed. Jadi yang itu rakyat kena dengar jelas. Bagaimana formula pembentukan yang di-Pertuan Agong mungkin tidak menyatakan apa formulanya, berapa orang menterinya, berapa ni, terserah kepada budi bicara sekarang Perdana Menteri. Dan dalam istilah kerajaan perpaduan ramai meramalkan, mengandaikan bahawa kerajaan perpaduan itu adalah semua orang boleh berada dalam pembinaan kabinet dengan pemilihan berdasarkan teknokrat mungkin kemahiran, kepakaran tapi pertama sekali kita kena tanya adakah istilah perpaduan itu tepat atau tidak. Kalau istilah perpaduan secara literal itu bentuknya ialah wholly united. Bila wholly united, semua boleh terlibat dalam maksud berpadu dan bersatu. Namun begitu, kita pun telah lihat bagaimana perbezaan ideologi, perbezaan pandangan, mekanisme. Akhirnya, mungkin kerajaan perpaduan ini harus ditukar kepada kerajaan kesepaduan dengan istilah yang lebih tepat, adanya konteks bersetuju untuk bersetuju, bersetuju untuk tidak bersetuju, dan memikirkan sama ada formulanya memilih menerusi segmental autonomi, iaitu
menciptakan segmen-segmen dalam portfolio kementerian itu, siapa yang akan mengetuai dan bagaimana menggabungkan gabungan dalam kerajaan perpaduan itu dengan Pakatan Harapannya, dengan Barisan Nasionalnya, dengan blok daripada Sabah dan Sarawak untuk bersama dalam kerajaan perpaduan. Kalaulah dalam kerajaan perpaduan ini ada pembangkang pun bagus. Saya kira seperti mana kebiasaan kita mahu melihat check and balance itu boleh berlaku dan memastikan they can scrutinize, boleh menyemak, mengimbang apa-apa perkara yang dicadangkan oleh kabinet baru nanti. Itu pertama, segmental, maknanya wujudkan segmen dan memilih menteri berdasarkan portfolio melihat kepada kepakaran. Formula yang kedua, kalau kita nak lihat adanya maksud proportionality. Kalau proportionality, dia tengok portion di mana yang dikenal pasti itu boleh mengurus bahagian apa, budaya kah, pendidikan kah, dan bagaimana menggabungkan kelebihan pakar-pakar ini perlu dikenal pasti kemahiran dan kepakaran mereka, dan diletak di bawah portion-portion tertentu yang diurus oleh parti-parti tertentu. Mungkin gabungan, mungkin bersama, atau telah ada kepakaran yang tetap, kita tetapkan mereka ini perlu terlibat dalam pendidikan. Pendidikan kita besar, IPT-nya, IPTA-nya, kemudian vernacularnya, rendah, sekolah rendah dan menengah. Kemudian formula yang ketiga ialah melihat balik kepada bagaimana model minority government itu dibentuk. Minority government, semua orang ada keupayaan untuk bersama, namun bagaimana mengimbangkan keadaan supaya tidak berlaku gridlock, adanya supply agreement. Maksudnya ada persetujuan yang diberi kepada apa bila berdepan dengan belanjawan negara. Perlu ada motion of confidence yang diberi ruang kepada semua untuk bersetuju bagi memudahkan tidak berlaku ketepuan atau kekakuan atau gridlock dalam parlimen dalam membuat keputusan. Jadi kita telah ada 3 model, segmental, proportionality, minority dengan supply agreementnya. Namun ketiga-tiga ini memerlukan apa yang dinamakan mutual veto, iaitu kuasa pembatal. Kenapa perlu pada kuasa pembatal? Oleh kerana kita melihat dalam pembentukan kerajaan hari ini tidak ada kuasa majoriti jelas. Jadi kuasa suara minoriti ini harus diberi kuasa pembatal. Kenapa? Kerana apa jua cadangan atau dasar yang dikemukakan oleh kabinet atau sesiapa saja dalam menteri kabinet, kuasa pembatal ini membantu minoriti yang merasakan apa jua dasar itu bersifat jeopardizing, iaitu boleh mengancam suara minoriti, tidak memberi manfaat besar kepada minoriti, maka kuasa pembatal ini digunakan dalam maksud tertentu, case by case, dan boleh bertindak sebagai mengimbangkan keadaan, mana-mana keadaan dianggap mengancam. Jadi kita pulangkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri baru kita, Datuk Seri Anwar, untuk memikirkan beberapa model tertentu ini dan bagaimana maksud kepada kuasa pembatal itu boleh dilaksanakan. Ya, itu menurut Prof, formula terbaik untuk menggerakkan kerajaan ini. Prof rasakan apa mungkin yang terbaik dalam semua yang Prof senaraikan tadi, apa yang paling terbaik dalam memastikan ia boleh sustain sekurang-kurangnya 4 hingga 5 tahun lagi. Okey. Kalau kita perhatikan presiden dalam minority government, kita pun tahu UK telah mengalami minority government daripada tahun 1923, 1974, 78, 2010, 2017, semuanya menunjukkan ketidakstabilan. Kerana bila-bila masa boleh berlaku vote of no confidence. Jadi tindakan pertama Perdana Menteri ke-10 ialah cuba mendapatkan keabsahan, walaupun sebenarnya beliau tidak perlu kerana sudah ada titah baginda raja yang jelas, tidak perlu ada redundancy. Namun begitu dia rasa untuk pengukuhan dan keyakinan tidak ada salahnya untuk mendapatkan keabsahan dan melakukan vote of confidence. Dan dari situ barulah mungkin kita boleh gerakkan satu keadaan yang lebih stabil. Kalaulah kita perhatikan pembentukan kerajaan perpaduan, mungkin ditukar labelnya kepada kerajaan kesepaduan, dan boleh bergerak dalam maksud agree to agree, dan adanya beberapa elemen ataupun tool yang boleh digunakan untuk bantu check and balance tadi, seimbang, semak, dan adanya kuasa pembatal pada mana-mana perkara yang dilihatkan cadangan itu jika seandainya wujud sifat yang dirasakan mengancam, jadi suara minoriti ini terbela. Prof, tadi Prof ada menyebut tentang undi percaya. Penting untuk kita faham bahawa yang membuatkan deadlock ni datangnya daripada Barisan Nasional. Seperti yang kita tahu, mereka tak keluarkan kenyataan
diam untuk beberapa ketika, hanya menyatakan bahawa mereka berpendirian bahawa mereka tidak bersekali dalam mana-mana sebelah pihak, tapi akhirnya menyokong cadangan YDP Agong untuk kerajaan perpaduan. Tapi kita juga tahu bahawa Perikatan Nasional Tan Sri Yassin telah pun pada awalnya dikatakan telah menghantar dokumen kepada YDP Agong mempunyai majoriti 115. Bagaimana sebenarnya apabila undi percaya itu diterjemahkan di Parlimen? Bukanlah kita minta, tapi kalau kata seandainya gagal, apa berlaku selepas tu? Saya rasa kita tak perlu bimbang buat masa ini. Di bawah perkara 40, perkara 43 yang di-Pertuan Agong telah pun melaksanakan tanggungjawab baginda dengan persetujuan Majlis Raja-Raja, pelantikan apa yang dinamakan a person or an individual that can command the majority. Dari sini kita telah nampak keputusan Raja dan Majlis Raja-Raja adalah jelas mahukan Anwar Ibrahim untuk memimpin. Seharusnya perkara-perkara untuk mencabar tu bolehlah diketepikan sementara, dan sebab semua mahu bergerak ke arah bagaimana mensiapsiagakan Malaysia, bersedia untuk berdepan dengan kelembapan ekonomi global. Kita belum bersedia yang itu. Dan banyak perkara yang tertangguh, termasuklah belanjawan. Ramai juga yang bertanya saya, boleh ke dapat lagi allowance 700 tu? Kalau yang dulu dalam bajet yang lepas telah dinyatakan perkara-perkara begitu, mungkin inilah ruang. Sebenarnya saya kira Perdana Menteri ke-10 ini memegang satu cabaran besar. Mungkin tak boleh nak honeymoon terlalu lama. Kerana pertama, selepas pasca Covid, ramai yang meramalkan ekonomi akan merudum. Namun kita perhatikan Malaysia ini berada dalam keadaan baik. Inflasi pun dalam keadaan terkawal 4.9%. Jadi kita jangan menerima bulat-bulat apa jua pandangan daripada luar. Everything that we say, we have to pick with a pinch of salt. Picit dulu, dengar dulu, dan jangan ambil semua. Dan kita perhatikan bahawa bila mana APEC Joe Biden sendiri menyatakan bahawa Southeast Asia ataupun rantau Asia Tenggara ini akan menyaksikan transaksi ekonomi lebih 30%. Jadi harapan walaupun PM memegang satu jawatan besar untuk memikirkan apa pembangunan negara seterusnya, bagaimana berdepan dengan konflik dan inflasi ekonomi, dia juga berdepan dengan masalah menyatukan masyarakat. Termasuklah persoalan bagaimana Perikatan Nasional mengekalkan pendirian untuk tidak bersama dalam kerajaan perpaduan di awalnya. Ingat politik ini boleh berubah-ubah. Itu yang juga saya risau sebenarnya, sebab ada kenyataan PBN katakan mereka tidak akan sesekali bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi bagaimana kita nak tengok benda tu? Ya, Dato' Wan, mungkin saya nak tambah sedikit juga berkenaan dengan perkara itu dan juga undi percaya yang diadakan. Adakah dari segi perlembagaan ia sesuatu yang harus dilakukan, pandangan Dato' Wan? Dan kalau dan adakah ia wajib dilakukan atau sekadar untuk menguji keabsahan? Yang pertama, saya ingin kembali balik tentang falsafah perpaduan, kerajaan perpaduan yang dihasratkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita lihat daripada keseluruhan kenyataan media Istana Negara, amat menekankan tentang masalah yang berlaku, perpecahan di kalangan rakyat, kesejahteraan rakyat. Jadi perpaduan ini bukan sahaja merupakan gabungan semata-mata untuk mengekalkan mana-mana pihak untuk berkuasa, sehingga mengakibatkan tiada pembangkang. Kita dalam sistem demokrasi yang diterima pakai, kita perlu ada pembangkang. Dan kalau boleh, pembangkang perlu mengadakan shadow kabinet bayangan, supaya mereka dapat fokuskan isu-isu bangkit. Kita kena arah modernisasi, pemikiran yang matang, tidak boleh politik secara blaming, memujukkan fake news, tuduhan dan sebagainya. Mesti ada konstruktif. Pembangkang mesti berfungsi, bertindak dengan baik, kemudahan telah diberikan di Parlimen. Jadi perlu ada shadow kabinet. Berhubung dengan yang konotasi perpaduan tadi, saya lihat untuk mengatasi perpecahan, perpaduan, maksudnya kerajaan dilantik cukup jumlah yang boleh mengekalkannya, mempunyai majoriti. Tidak sepatutnya absolute majority. Tetapi objektifnya nak membawa merukaikan perpecahan rakyat dari sudut pemikiran rakyat, dari sudut bagaimana rakyat melihat suatu perkara, nilai baik, nilai buruk. Kan kita lihat rakyat pada hari ini, bayangkan terdapat mereka yang sanggup menghina Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terdapat rakyat yang tidak lagi muhati
Disebutkan 13 Mei tu tiba-tiba. 13 Mei mengukit perkara yang amat sensitif. Kalau sebut betul tak apa juga, ni 16 Mei. Adalah. Hari guru. Hari guru. Jadi kita bayangkan itu pun dia orang dah copy. Jadi perpaduan tu bukan setakat dari segi numbers, tapi perpaduan dari segi pemikiran. Sebab tu Tuanku Titah kena ada pelbagai kaum etnik. Sebenarnya tanah Melayu dan juga Borneo. Dan ambil kira perbezaan agama, pegangan, kata orang doktrin atau ideologi. Kenapa? Sebab isu perpaduan tadilah. Kita sekarang ni dah ada asas perpaduan kita. Kita mesti kembali kepada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan pegangan tertinggi, undang-undang tertinggi negara. Di dalam Perlembagaan Persekutuan sudah ada ideologinya. Islam sebagai agama persekutuan. Dan boleh diamalkan agama yang lain dengan syarat keamanan kena jaga. Tidak boleh mendakwah kepada orang Islam. Jadi kerangka perlembagaan ni sudah ada. Dah ada berpemutus. Kalau kita ada sistem, kita ada doktrin ultra vires. Kalau buat perkara ni bercanggah dengan perlembagaan. Dan dasar negara perlu digubal, dikembangkan berasaskan pada prinsip keluhuran perlembagaan. Dan kita ada prinsip rule of law, kedaulatan undang-undang. Datuk, Ya. persoalan. Okey, kita ada banyak kaum ni, agama ni, ideologi politik ni. Pelbagai latar belakang, kan. Pasti setiap orang akan mahukan hak mereka dibela dan sebagainya. Macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memastikan, nak orang kata makin banyak kepala, makin banyak kerendahannya. Okey. Jadi macam mana, ini cabaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia cabaran dia dan juga dia akan jadi satu kaedah penyelesaian. Saya akan pergi ingatkan saya pasal word of no confidence. Saya akan ulas secara detail. Saya pergi pada asas nilai tadi. Dia sebenarnya sebelum kita bercakap tentang hak, kita cek dulu ini hak ke atau bukan hak. Ini sama ada hak, sama ada keistimewaan atau sebenarnya tak ada hak pun, tak ada recognize pun. Kita bercakap tentang human rights. Tapi dalam perlembagaan kita tak sebut human rights. Kita ada fundamental liberties. Dan dalam ruang fundamental liberties ini, kalau kita nak ambil human right, dia takluk pada perlembagaan kita. Kita tidak boleh import human right benda yang luar. Dalam perlembagaan kita menjamin kebebasan beragama, bukan kebebasan untuk tidak beragama. Jadi kebebasan untuk tidak beragama nak jadi pangan tidak terjamin oleh perlembagaan. You boleh tak nak beragama, etis, tapi untuk diri you lah. So you cannot come to us, mahkamah, nak claim untuk enforce suatu hak yang tidak beragama. Tak boleh. Jadi kita kena lihat satu kesalahan. Macam orang nak murtad orang Islam. Protokol kalau negeri tak bagi protokol, murtad. Tak boleh. Tapi you nak murtad, you tak percaya untuk diri you, tak ada masalah. Tapi tiba you nak claim untuk diri hak untuk murtad, dalam keadaan undang-undang tidak membenarkan, tak boleh lah. It's not right. So you need to define what is right. Isu di hari ini ialah semua mengaku ni hak aku, ni hak aku, ni hak aku. Mana hak kau? Kan? Kenapa tak? Yang lain Terlampau memandang ke barat tapi tak melihat kepada reality. undang-undang Pertama, Malaysia. kita ingat asas undang-undang kita. Undang-undang ni ada dua kerangka. Satu kerangka kontinum, satu kerangka dikotomi. Dalam kerangka dikotomi yang berlaku, yang berevolusi apabila raja bersifat divine mandate ditolak. Di England sebelum berlaku je apa yang ada Westminster ni, berlaku Glorious Revolution pada tahun 1688. Apa yang berlaku dulu, raja mereka declare dia divine power. Zilullah fi ardi. Kita kata Zilullah fi ardi juga, shadow of God. Dia ada juga. Tapi shadow of God dia, raja berkuasa seperti Tuhan. Absolute power. Absolute power. Tapi Zilullah fi ardi, shadow of God di tanah Melayu, mengikut adat Melayu, raja mesti mentaati perintah Tuhan. Istilah sama, shadow of God. Tapi berbeza prinsip. Jadi bila keadaan ini dibuang, ditolak, berlakunya revolusi di Amerika, revolusi di England, rakyat memikirkan. Diorang dah tolak agama dah. Because agama dia personal aspect. Public aspect tak boleh. Agama suku, politik suku. Jadi apa dia fikirkan? Dia fikir, macam mana sistem yang untuk mengelakkan kezaliman raja, pemerintah dulu, mengelakkan penindasan rakyat. Oh, mesti Q kata kena ada separation of power. Yang teoris dia kata pula kena ada rule of law. Jadi macam mana rule of law dia fikir? Oh, rule of law ni natural justice. Kan? Lepas tu dia fikir pula macam mana kita nak adakan nilai kepada natural justice. Oh, kita fikir kita kena ada dua perkara pula. Positivism dengan relativism. Jadi kita kena faham falsafah undang-undang. Bagaimana lahirnya pemikiran dikotomi yang menolak agama. Sebab bila dia tolak agama, ada lompong yang besar. Kalau zaman dahulu yang ada beragama,
agama merupakan asas panduan kehidupan. Bila tolak agama nak pandu pada apa? Sebab tu ada relativism. Relativism berasas kepada apa? Local circumstances. Itu dari common law tadi. Apa adat, bagaimana masyarakat melihat suatu perkara itu buruk dan baik. Kan? Jadi masyarakat barat, masyarakat di England berbeza. Di negara lain berbeza. Di sini lain berbeza. Jadi ini adalah asas pemikiran dikotomi. Yang kedua, positivism. Dia kalau nak buat undang-undang ni, mesti ada general will, mandat rakyat. Ini part of sistem dikotomi. Maksudnya persetujuan bersama. Dia tak boleh kita menolak pemakaian majority. Minority ditolak impose kepada majority. Ini asas kepada sistem demokrasi, asas pada republik, asas pada dikotomi. Positivism dan juga relativism. Positivism pula dia ada syarat-syarat pula. Undang-undang tu reasonable, tak boleh tak reasonable, dia tak boleh terlampau mengikat. Jadi tiba-tiba pada hari ini ada golongan nak introduce dalam kerangka perlembagaan kita kehendak minoriti. Mereka ni dah berfikiran dikotomi. Dikotomi asasnya positivism dan juga relativism. Relativism kena lihat pada adat semasa, komuniti semasa. You nak bawa kat Malaysia ni satu perbuatan, satu amalan bercanggah dengan adat majoriti rakyat Malaysia. Sedangkan kita lihat dalam prinsip penafsiran undang-undang, Seksyen 3 Akta Undang Sivil 1956, semakan 1972 menyatakan apa? Pemakaian common law, kaedah equity dan rule of general application tertakluk kepada syarat berikut. Satu, belum ada undang-undang bertulis di tanah Melayu. Itu pun ditadbir setakat 14 April 1956. Common law kaedah equity ni 14 April 1956 saja. Lepas tu tak terpakai dah. Dan tertakluk kepada tak ada undang bertulis. Yang kedua pada local inhabitant, penduduk tempatan. Majoriti orang Islam. Ada pula rakyat yang kaum lain. Dia ada adat dia. Dan juga local circumstances, keadaan tempatan. Jadi undang-undang luar, asing, tak boleh terima pakai begitu saja. Tapi hari ini kita lihat apa yang berlaku. Oh ini right. Oh human right. Human right macam mana? You tak recognize. You telah melanggar the very basic principle of law. Kan, you nak bawa sesuatu bercanggah dengan nilai kita. Saya rasa sebab itu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim tekan Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan perkara pertama yang dia address semalam adalah agama Islam diangkat, Melayu itu. Yang tu saya terfikir kenapa ini satu benda yang first kali dia tekankan. Ini fundamental principle, is a foundational principle pada negara kita. It's a basis structure negara kita. Jadi nilaian kita asas baik buruk nilaian agama. Maksudnya pertama, setiap yang menganut agama Islam sebagai asas pada kenegaraan kita. Islam agama persekutuan, Islam sebagai agama negeri. Tetapi bagi penganut agama lain, selagi tidak bercanggah amalan dengan agama Islam, nilai baik buruk berasas pada agama dia. Berasaskan pada adat dia. Kita ada adat Melayu, kita ada adat negeri, anak negeri Sabah dan anak negeri Sarawak. Agamamu, agamaku. Tapi bila comes to pada public affairs, prinsipal dia Islam sebagai asas agama. Sebab Islam adalah law of the land kepada negara kita. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi satu kerangka dah. Hormat yang ni Islam, elemen watan yang ada dalam perlembagaan kita, isu sensitif, jangan disentuh. Kan? Kalau ini kita berpegang, ini kita merujuk, sebelum kita nak berjuang satu hak ke macam mana, define dulu. Adakah ini hak? Dan juga, mahkamah berkewajipan. Mahkamah kena mengambil kira keadaan tempatan. Dan inilah kita lihat keputusan mahkamah persekutuan, dari prinsipnya telah jelas bahawa dalam kaedah pentafsiran perlembagaan, mahkamah hendaklah mengambil kira peruntukan teks perlembagaan itu sendiri. Dan juga historical context. Dan juga bahasa yang betul, istilah yang betul. Ini keputusan mahkamah yang telah mengambil keputusan Mahkamah Agung Kanada dalam kes Indira Gandhi. Tapi malangnya, apabila kita menerima kaedah pentafsiran yang tepat, yang jitu, tapi dari segi aplikasi, ada perkara yang menimbulkan persoalan yang perlu kata dirayu. Jadi dalam konteks nilaian itu, Datuk Seri Anwar telah menetapkan kefahaman pada rakyat, prinsip keluhuran perlembagaan itu paling utama. Dan saya ingin kembali kepada vote of no confidence. Dalam sistem demokrasi yang kita terima, sistem demokrasi kita adalah sistem demokrasi berperlembagaan. Sistem demokrasi di negara kita bukannya prinsip kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara kita adalah syariah compliance, Islam, agama persekutuan. Sebab raja-raja kita, mereka ini kalau kita lihat adalah daripada negeri. Kan?
siapa raja kita di negeri? Mereka ini adalah ketua agama. Kan? Dan Islam adalah agama negeri-negeri. Dan negeri Tanah Melayu adalah negeri merdeka yang bentuk persekutuan. Jadi keluarga Islam yang diwarisi dulu lagi terpelihara dalam perlembagaan. Jadi bila kita mengatakan tentang kedaulatan negara kita seperti termaktub dalam perkara 181 fasa 1 perlembagaan yang menyentuh kedaulatan pada raja. Dan dalam perlembagaan negeri kedaulatan pada raja. Jadi dia menolak demokrasi mutlak. Sebab demokrasi maksudnya apa? Kedaulatan rakyat. Jadi kalau perlembagaan kata kedaulatan raja-raja, mana mungkin ada kedaulatan rakyat pula? Sebab kedaulatan ni dalam istilah mudahnya, kalau ikut dictionary yang mudah, supreme authority within territory. Kuasa agung dalam wilayah pemerintahan. Kalau kuasa agung, it is highest authority. It cannot be dua, betul tak? Either one. That is raja. Okey, kita settle. Jadi, sistem demokrasi kita. Dalam sistem demokrasi kita, kita menerima tadilah pemilihan. Kan? Tugas raja adalah melantik seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri. Tapi kena ingat, kuasa eksekutif persekutuan terletak pada Tuan Agong. The executive authority of the federation shall be vested in Yang di-Pertuan Agong. Kuasa eksekutif pemerintahan persekutuan adalah terletak pada Tuan Agong. Accessible. Fungsinya boleh dilaksanakan oleh baginda, oleh Jumlah Menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh Jumlah Menteri atau pihak lain mengikut undang-undang persekutuan, kan? Jadi bila Tuan Agong lantik Perdana Menteri, dia akan bentuk kabinet. Oleh kerana bila Tuan Agong melantik Perdana Menteri, dia tidak syaratkan seorang itu mesti dapat. Tidak syaratkan. Sebab tu di Malaysia tak timbul parlimen tergantung. Sebab Tuan Agong nak lantik Perdana Menteri, dia tak perlu pastikan parti dah menang, mesti ada majoriti baru boleh. Tak ada. Tuan Agong boleh beri kepercayaan saja. Macam mana convention dia, macam mana prerogatif dia, kebijaksanaan Tuan Agong. Melihat kepentingan. Bukan sahaja seorang tu ada numbers, kan? Tak mesti paling banyak. Dia numbers dia boleh dapat, tapi dia boleh membantu baginda untuk memerintah. Sebab kuasa daripada Tuan Agong. Selepas dilantik, then Macam mana nak settle itu itu benar-benar. Pegawai pada jenis yang punya soalan tadi. Lepas dilantik, seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab, dia mesti bawa pada parlimen kalau dia bertanggungjawab. Kan? Kalau dia kata dia dicabar, dia mesti bawa pada parlimen. Bukan ditunggu, bukan dia delay. Kan? Motion tu turun ke bawah lah, bagi urusan lain ke depan. Dia tak boleh. Tutup Tapi parlimen. pada pandangan saya, buat masa ni kita berhadapan dengan masalah persepsi dan perspektif. Rakyat di luar mungkin tak ada kefahaman sebagaimana kita di sini faham tugas raja, peranan raja, peraturan dan apa yang sebenarnya term of reference bagi Perdana Menteri dan juga raja. Dan kita boleh telusuri kembali kenapa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, pertama ucapan dia ialah persoalan agama dan bangsa yang akan dijaga. Kerana sebelum itu telah ada bibit-bibit yang bertanya. Kalau kita tengok pun pelantikan Anwar Ibrahim, yang paling gembira di luar sana adalah ramai. Oleh kerana he's a colourful Perdana Menteri, we can see that even LGBT juga menyokong dan bersetuju dengan pelantikan beliau. Itu yang lahirnya kebimbangan. Bagaimana nak meredakan rasa keresahan. Kita pun tahu bahawa keputusan PRU15 ini menampakkan psikik Melayu Islam yang jelas. Jadi bagaimana nak meringankan rasa ketegangan itu dan memberi jaminan bahawa kerajaan yang dibina ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Dan kesediaan Anthony Locke memohon maaf dengan Ketua Menteri Sarawak juga adalah satu permulaan yang baik, saya kira. Kerana ramai melihat, bukanlah menuduh bahawa mana-mana Perikatan Nasrul atau memomokkan DAP. DAP sendiri harus berubah, menunjukkan imej yang lebih baik, imej yang tidak resis, imej yang bersedia untuk bekerjasama, berhenti untuk memomokkan bahawa kalau Melayu naik maka ekstrim berlaku. Dan perkara-perkara ini yang perlu ditanggani dengan cermat, halus, teliti oleh siapa? Perdana Menteri. Dan dari sini kita nampak Kementerian Perpaduan perlu dikekalkan dan memainkan peranan besar bagaimana mengurus kesenjangan ini. Okey, saya baik. balik yang tadi. Sebelum kita sambung, ini adalah visual yang kami paparkan kepada anda. Dikabarkan Perdana Menteri masuk office. Ini visual lama. Ini visual arkib. Cuma sekarang ni kita nak pergi, Prof, sebelum kita sambung perbincangan, kita nak pergi kepada dua wartawan kami yang berada di lokasi kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga di pejabat Perdana Menteri yang telah pun standby di sana. Kita ada Hafizi Rosli dan juga Helmi Malik yang telah pun berada di sana. Keduanya akan telah bersedia.
Kita nak bersiap sedia melihat detik bersejarah bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan masuk clock in sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Tapi kita nak pergi ke Hafizi Rosli. Ke Hilmi. Okay, Helmi Malik yang berada di hadapan kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hilmi, bagaimana keadaannya di situ? Dapat ke breakfast daripada Datuk Seri Anwar? Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Hafizi dan juga Gigi di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Saya sememangnya setelah pun berada di kediaman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan untuk hari ini, pagi ini apa yang saya boleh kongsikan di mana saya lihat petugas media juga telah mula berkumpul di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim seawal jam 6.45 pagi tadi untuk kita nak bawakan pastinya pergerakan Perdana Menteri yang ke-10 hari ini yang pastinya saya difahamkan pergerakan pertama beliau pada hari ini akan menuju terlebih dahulu ke Pejabat Perdana Menteri PMO. Ini juga merupakan kemasukan beliau hari pertama sebagai Perdana Menteri untuk sesi clock in ya. Dan untuk keadaan ataupun situasi terkini yang boleh saya katakan di sekitar kediaman Perdana Menteri buat masa ini, kalau kameraman kita dapat pan juga, anda dapat lihat petugas anggota polis daripada trafik telah pun mula bersiap sedia untuk membuat kawalan dan difahamkan akan berlaku pergerakan keluar sebentar lagi. Dan juga keadaan di sekitar kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh saya katakan telah mula dikawal ketat pihak polis dan juga kalau kita nak lihat di sebelah sana juga telah pun ditempatkan balai polis bergerak yang telah pun ditempatkan betul-betul di hadapan kediaman rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini adalah hari yang agak penting juga buat beliau di mana tumpuan pastinya hari ini akan terarah sekali lagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Perdana Menteri yang ke-10 hari ini dan rakan saya lagi seorang Hafizi Rosli juga hari ini telah pun bersiap sedia di PMO untuk membawakan liputan dan juga pergerakan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini yang akan masuki ke Jabatan Perdana Menteri sebentar lagi. Dan untuk anda yang mungkin baru saja mengikuti perkembangan negara kita, apa yang terjadi semalam juga saya akan kongsikan. Kita nak recap sedikit sebenarnya apa antara intipati daripada sidang media yang telah pun berlangsung semalam. Kita lihat petugas media memangnya agak ramai semalam untuk membawakan sidang media yang pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan antara intipati yang boleh dikongsikan semalam yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menegaskan beliau akan memfokuskan terhadap isu-isu pembangunan ekonomi dan juga kerajaan akan menjamin dan menjaga semua hak rakyat Malaysia khususnya golongan yang terpinggir dan melarat tanpa kira bangsa dan agama. Dan selain itu juga kerajaan perpaduan yang bakal ditadbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim juga antara lain akan menolak sekeras-kerasnya budaya gejala rasuah dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang terlibat dengan rasuah. Dan itu antara intipati yang boleh saya kira agak penting antara penekanan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya difahamkan beliau masih berada di dalam kediamannya ini dan kita juga buat masa ini sedang menantikan juga kenderaan rasmi dan juga konvoi-konvoi beliau yang akan membawa beliau bergerak ke PMO sebentar lagi. Dan saya jangkakan untuk waktu ini mungkin dijangkakan pergerakan sekitar jam 8.30 dan saya masih lagi menantikan sebarang pergerakan dan apa yang boleh kita nak cuba juga mendapatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin apa respon beliau untuk bergerak ke PMO pada pagi ini, mungkin ada sebarang kata-kata yang akan beliau sampaikan pada pagi ini, saya akan cuba sampaikan dan saya akan cuba dapatkan sebentar lagi. Dan setakat itu dahulu perkembangan langsung di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hafizi, Gigi? Ya. Okey, baik. Sebenarnya penting untuk kita rakamkan detik bersejarah, detik Perdana Menteri keluar rumah pun sebenarnya adalah yang paling penting untuk kita rakam kat sini. Hari ni ada popcorn ke tak ada? Tak ada lah kan. Tapi Okey, baik, kita beliau pergi akan, kalau keluar nanti akan terus ke PMO untuk sesi clock in. Yang mana rakan tugas kita sudah pun bersedia di Pejabat Perdana Menteri. Hafizi Rosli. Hafizi, bagaimana keadaan di sana tu? Sudah ramaikah yang menunggu ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim menurut Helmi belum lagi keluar rumah.
Betul. Di sini masih lagi tenang. Rakan-rakan media juga telah berkumpul sejak daripada awal pagi lagi. Saya kira sejak daripada 7 pagi lagi. Dan sebenarnya kita dapat saksikan ketibaan Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zoki Ali tiba sekitar jam 8.16 minit. Sewaktu saya nak cross tadi, nampaknya Tan Sri telah pun tiba pada sebentar tadi. Namun walau bagaimanapun kami masih lagi menunggulah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tiba. Kata Helmi tadi belum lagi bergerak dan pastinya juga kita akan tunggu sehingga beliau tiba di bangunan Perdana Putra ini. Dan ini merupakan pintu protokol di mana pintu ini menjadi laluan kepada pemimpin-pemimpin dan juga mungkin jawatan-jawatan tertinggi kerajaan memasuki ke pintu ini, dan mereka akan masuki ke pintu protokol ini menuju ke bangunan Perdana Putra ini. Dan secara tradisinya, sekiranya seseorang itu menjawat jawatan penting dalam kerajaan, terutamanya Perdana Menteri, mereka akan masuk ke dalam bangunan Perdana Putra ini, dan perkara pertama yang mereka akan lakukan adalah untuk membuat ataupun akan membuat kad perakam waktu ataupun tik clock in lah orang kata kan, kad perakam waktu sebagai tanda bermula tugas sebagai Perdana Menteri. Dan juga secara tradisinya selepas itu beliau akan dibawa ke pejabat Perdana Menteri untuk menandatangani buku selamat datang dan juga selamat bertugas. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit mengenai apa yang bakal berlaku hari ini adalah pada jam ini sehingga jam 9 pagi kita dapat saksikan ramai media telah berkumpul di sini, dan sebentar tadi juga kita dapat saksikan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zoki Ali, Ketua Setiausaha Negara, dan mengikut tentatif Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba pada jam 10 pagi. Namun kita terus bersiap sedia, sekiranya awal kita akan membuat ataupun memberikan laporan kepada anda semua. Dan selepas itu ada sesi clock in, bacaan doa, sesi tanda tangan buku khas dan juga sesi bergambar, dan dijangkakan majlis akan bersurai sekitar jam 11 pagi ini. Dan kalau kita nak cakap juga sebut sedikitlah mengenai apa yang boleh kita jangkakan susulan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memulakan tugas pada hari ini. Apa yang boleh kita jangkakan bermula hari ini sehingga hari-hari seterusnya. Pertama adalah dari segi keputusan muktamad parti-parti lain, parti-parti ataupun gabungan-gabungan lain untuk bersama dengan kerajaan. Kerana semalam Perdana Menteri telah pun menyatakan, telah pun menjemput parti-parti ataupun gabungan-gabungan lain untuk menyertai kerajaan, untuk kita menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan saya pasti juga dalam tempoh masa terdekat ini mungkin ada keputusan rasmi daripada gabungan-gabungan lain, termasuklah Perikatan Nasional. Itu yang dijemput oleh Perdana Menteri semalam. Dan kedua adalah kita dapat jangkakan juga selepas ini akan dilantik seorang ataupun mungkin dua orang seperti apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam, jawatan Timbalan Perdana Menteri, yang kata daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin akan ataupun wakil daripada gabungan-gabungan yang menyertai kerajaan, sama ada daripada Barisan Nasional ataupun daripada parti atau juga gabungan dari Sabah dan Sarawak, akan menduduki di kerusi nombor 2 tertinggi negara ini. Dan ketiga juga mungkin kita dapat jangkakan selepas ini adalah pembentukan kabinet. Bagaimana kabinet akan dibentuk dan berapa sebenarnya kerusi-kerusi untuk parti daripada DAP, parti-parti Komunis dan PH itu sendiri, dan juga parti-parti gabungan lain seperti Barisan Nasional dan juga GPS dan sebagainya. Itu yang boleh kita jangkakan bermula hari ini dan juga hari-hari seterusnya, pembentukan kabinet bagi kerajaan Malaysia kali ini. Afizi dan juga Gigi. Okey, Afizi, cuma satu soalan. Lepas selesai majlis clock in dan sebagainya, difahamkan ada satu sidang media ke daripada Datuk Seri Ibrahim? Kalau boleh confirm kan? Ya, betul. Difahamkan ada sidang media, tetapi untuk makluman semua, hanya media rasmi saja dibenarkan masuk ke bangunan Perdana Putra ini, iaitu Bernama dan juga RTM. Jadi kita akan mendapatkan perkembangan lanjutlah daripada rakan-rakan kami Bernama dan juga RTM untuk mengetahui apa makluman terkini, dan juga sekiranya ada sidang media, mungkin juga kami akan membawakan secara langsung bersama dengan anda semua. Okey, baik. Itulah. Dan satu lagi sebenarnya, selepas ini
difahamkan hari ini hari Jumaat dan Perdana Menteri dijadualkan akan solat Jumaat di Putrajaya, di Masjid Putrajaya ini sebenarnya, Gigi dan juga Hafizi. Okey, baik, terima kasih. Ini Itulah. siapa yang mungkin nak bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh pergi sembahyang di Masjid Putrajaya lah untuk ni. Tapi apa pun yang penting pengumuman kabinet tu, tapi Penting. kita akan bincangkan dengan tetamu kita selepas ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Ya, kita bertemu lagi. Banyak sebenarnya yang kita bercakap mengenai apa mungkin yang akan dibawakan formula kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Tapi apa pun yang pasti, kita tahu seperti yang dikatakan oleh tetamu kita sebentar tadi, warna-warninya pentadbiran Datuk Seri Anwar itu sendiri. Tapi apa pun, bagaimana kita nak membayangkan barisan kabinet Anwar Ibrahim ini? Kita tahu bahawa telah pun disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa timbalannya mungkin daripada Barisan Nasional dan juga GPS itu sendiri. Tetapi siapa sebenarnya yang terbaik untuk dibawa ke hadapan? Datuk Wan, kalau kita bercakap mengenai perkara ini kan, sebenarnya kalau kita tengok dari kempen daripada PRU ke-15 ni, sentimen perkauman ni merupakan saya kira satu asas atau satu isu yang melatari kempen PRU ke-15 dan PRU ke-15 itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita untuk meredakan perkara ini? Kita nak bawa ke satu paduan, tapi dalam masa yang sama juga kita tahu kabinet Datuk Seri Anwar nanti juga ada kepelbagaian ini. Kan? Dan Datuk Seri Anwar pada ucapan pertamanya di sidang media berkata mengenai kepentingan Islam dan juga bahasa Malaysia itu sendiri. Bagaimana beliau sendiri boleh menyeimbangkan perkara itu dalam masa yang sama juga memberi saya kira jaga kepentingan yang lain. Menjaga kepentingan yang lain juga. Ya, itulah yang menariknya kali ini. Kerana kita lihat Datuk Seri Anwar ni seorang pemikir. Dan beliau pernah menengahkan konsep Islam Madani. Islam Madani untuk melahirkan Muslim Madani dan juga kerajaan Madani. Jadi beliau mempunyai konsep melihat bagaimana Islam ini bersifat rahmatan lil alamin. Dan ini akan dapat diuji keberkesanannya. Kalau kita lihat dari sudut sistem demokrasi ada, dia memerlukan sokongan dengan setiap dasar. Apatah lagi dalam komposisi kabinet terdiri daripada pelbagai kaum dan juga yang masing-masing mempunyai idaman tertentu, kan? Wishlist yang banyak. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana apa yang ada di hadapan Perdana Menteri hari ini di dalam kabinet boleh dikatakan mewakili pelbagai kepentingan kat luar. Dulu kita lihat mungkin kepimpinan dululah yang DAP ni kat luar. Yang dalam ni mungkin di kalangan yang agak mudah berkompromi, bertoleransi. Sekarang ni DAP pun ada, UMNO pun ada, kan? Dan juga MP yang mewakili kepentingan pemikiran tertentu. Jadi dia menuntut kebijaksanaan Perdana Menteri untuk menjelaskan, untuk membuat engagement, untuk membuat formula. Sebab tu saya melihat pembinaan negara bangsa begitu penting sekali. Kita mesti menterselahkan jati diri kita. Sebab itulah apa yang Datuk Seri Anwar sebut tentang Islam, tentang kedudukan orang Melayu, tentang bahasa dan sebagainya itu merupakan perkara menjadi teras kepada perlembagaan kita. Dan ini perlu difahami. Kalau dinyatakan, Datuk Seri Anwar kata dia nak jaga kepentingan orang Melayu, kaum Bumi Putra, Negeri Sebelah Sarawak tanpa meninggalkan kaum yang lain. Itu betul asasnya. Dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan bukan sahaja memperuntukkan perlindungan kepada orang Melayu, kaum anak negeri Sabah dan Sarawak, tetapi jaminan kepada kepentingan sah kaum yang lain. Jadi itu dalam perlembagaan dalam kita. perlembagaan dia bukan hanya kata kedudukan istimewa orang Melayu saja. Dan kepentingan sah kaum lain. Jadi bagaimana dasarnya Datuk Seri Anwar dah bagi dah. Tanpa meminggirkan. Kalau kaum terdesak perlu akan dibantu tanpa mengira kaum mana orang tu. Jadi ini asas kepada Datuk, kita nak bawakan visual langsung ketika ini difahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun bersiap sedia untuk bergerak Tutup balik bang. keluar rumah. Tapi ini bila-bila masa lah. Bila-bila masa ini akan bergerak anytime lah, ke kata. Pejabat Perdana Putra. Baik, Dr. Prof Kartini. Kalau kita bercakap mengenai barisan kabinet, bayangan barisan kabinet Anwar Ibrahim ni, kita tahu telah pun disebut pertimbangannya mungkin daripada BN ataupun GPS. Kalau Prof boleh cadangkan, siapa sebenarnya yang terbaik untuk menerajui barisan kabinet ini? Soalan cepu emas ke? Soalan cepu emas tu Gigi.
kita pun telah tular beberapa cadangan kepada senarai menteri dalam kabinet. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, ada yang meletakkan Menteri Keuangan adalah Johari, ada yang telah meletakkan Rafizi sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Perkara-perkara ini kita telah nampak beberapa bayangan. Belum tentu betul, tapi kemungkinan itu ada. Kalaulah masih kekal dengan maksud kerajaan perpaduan atau kerajaan kesepaduan, iaitu meletakkan beberapa nama sesuai dengan maksud untuk bersama. Dan Prof, siapa yang jadi menteri ni pun kena ingat gaji bukan gaji penuh lah tau. Itu bagus. Saya rasa ramai yang di luar sana sebab mereka masih lagi skeptikal seolah-olah merasakan undi PH dapat BN, undi BN dapat PH di mana integriti. Jadi di sinilah kalaulah kekal manifesto dan niat nawaitu PM kita Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau bersedia untuk memotong gaji mungkin emolument sebagai PM tapi mungkin allowance mungkin boleh kekal, kita tak pasti. Sebab dalam Hafizi tu itulah dalam istilah melihat kepada emolument ini ada beberapa perkara di dalam dia yang mungkin rakyat tidak semua tahu. Tapi maklum hasrat itu baik. Cuma ada yang kata betul ke kalau dia potong gaji hanya melibatkan sedikit saja peratusnya adakah memberi impak yang besar. Namun kita hargai maksud kepada integriti itu kesungguhan dia untuk membantu, kegigihan untuk memastikan rakyat didahulukan. Itu yang pertama. Saya rasa balik kepada yang paling utama melihat sosok Abang Non, ada yang kata istilah Abang Non, ada yang kata Anwar Ibrahim PM Anwar Ibrahim ini ialah kelebihannya kalau kita perhatikan kekukuhan, resilient keluarga dia. Kita ada berbincang bersama sebelum masuk ke studio tadi bagaimana resilient, keutuhan, keazaman, kekukuhan, kekasaan keluarga Anwar Ibrahim dalam berdepan dengan pelbagai kes tuduhan, kes sodominya, kes keluar masuk penjaranya, kes pengampunan dirajanya, mereka masih tetap bersama. Mungkin itu sebenarnya memberi impak besar dari segi gambaran kepada orang Malaysia dalam negara dan juga di luar negara. Kita pun kalau tengok pun kes-kes perceraian dapat WhatsApp salah pintu je, salah tingkap je dah habis porak-peranda. Jadi di sini kita nampak ada kekuatan di situ dalam melihat keluarga yang kepimpinan yang masih tetap utuh, sedia bersama. Kalaulah abang isytiharkan abang telah bertaubat, maka segalanya boleh dipertimbangkan untuk melihat apakah kejenihan bagi masa depan. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam melihat sama ada kukuhnya kerajaan perpaduan ini ialah pertama, mereka semua adalah sekolah UMNO. Anwar Ibrahim sendiri adalah bekas ahli UMNO. Kalau kita lihat warisan sendiri, Syafiq Abdal bekas sekolah UMNO. Dan kalau kita perhatikan UMNO masih lagi berada di situ, maka istilah bahawa politik is the art of possible, tidak ada yang musuh yang selamanya, mereka boleh kita andaikan bekerjasama. Macam mana imbangan kuasa tu, Prof? Imbangan kuasa. Sebab kita tak mahu wujudnya nanti perkataan-perkataan seperti parti ini memperkudakan parti ini nak lebih kuasa dan sebagainya. Macam mana Datuk Seri Anwar perlu imbangkan kabinetnya itu? Saiznya adalah, sebab kita dah bincang saiz, memang orang tak berkenan saiz besar kabinet ni. Cuma sekarang ni macam mana nak pastikan bahawa yang dipilih tu betul-betul fit, betul-betul memang diterima rakyat dan juga YDP Agong sendiri? Saya kira yang pertama Datuk Seri Anwar perlu mencari screening, identifikasi mana-mana dalam ahli parlimen ini. Dan satu lagi, macam mana Datuk Seri Anwar nak lari daripada dakwaan nepotisme dan sebagainya. Itu juga satu perkara yang... Inilah saya kira Anwar Ibrahim sebenarnya memegang amanah yang besar, menggalas tanggungjawab besar. Ramai yang meramalkan sebelum ini menafikan penjajaran PH dengan BN dan melihat penjajaran itu seolah-olah benar kini dibuktikan. Jadi kita namun namun begitu BN dengan jelas mengatakan dia tidak, no DAP, no PH. Namun akhirnya kita kena ingat balik kepada bagaimana kuasa yang di Pertuan Agong, it's not a merely suggestion, bukan hanya cadangan, tapi sebenarnya order, arahan yang perlu dipatuhi. Dan kita bagi ruang dan peluang ini untuk melihat bagaimana sosok Anwar Ibrahim ini boleh membuktikan beliau adalah pemimpin yang pertama
menunaikan janji-janji dalam manifesto. Bukan lagi kerana 22 bulan yang gagal dulu dilihat itu bukan kerajaan Anwar Ibrahim, itu adalah kerajaan di bawah pimpinan Tun Mahathir. Tapi kali ini di bawah Anwar Ibrahim. Dan di bawah Anwar Ibrahim kita harap dia boleh menunaikan janji dia untuk potong gaji, menunaikan persoalan manifesto yang kebanyakannya mengusulkan 5 perkara utama yang sama, iaitu persoalan sara hidup, persoalan pekerjaan, persoalan tentang pendidikan percuma, persoalan tentang bagaimana bantuan boleh diberikan kepada SME, urusan-urusan kecil, sederhana, kecil dan sederhana, Prof. terutama sekali. Dan Prof, itu benda-benda yang memang Datuk Seri Anwar perlu lakukan. Sekarang ni macam mana nak pastikan parti-parti yang ada dalam gabungan tu, kalau tak diberi jawatan, kalau tak ada dalam GLC, timbalan menteri dan sebagainya, macam mana mereka ni perlu berhati besar? Hafizi ni dia cubit sakit. Betul. Saya bagi je. Balik kepada saya ingat dalam perbualan bersama tim Astro dulu ada menyatakan adakah pemberian GLC ini berupa satu rasuah. GLC ini sebenarnya meredakan sekurang-kurangnya tak pegang portfolio menteri tapi masih lagi diberi jawatan dalam GLC. Di sinilah kita lihat bahawa ada kesenjangan bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini memerlukan rundingan, bargaining, negotiation, mediation. Mereka perlu terus berunding dan memikirkan apa jalan terbaik. Yang paling utama ialah meletakkan keutamaan rakyat itu di depan. Kalaulah meletakkan siapa nak pegang siapa, aku nak pegang keuangan, tak naklah jawatan menteri yang kecil-kecil ni, tak nak. Jadi itu dah salah. Dah salah maksud kepada meletakkan keutamaan rakyat. Ini lebih kepada keutamaan peribadi dan juga parti. Jadi mereka harus berfikir dengan bijaksana. Kita andaikan mereka bijaksana untuk cukup memikirkan sejauh mana meletakkan kepentingan rakyat itu didahulukan dan mengutamakan usaha untuk memikirkan satu saiz kabinet yang sesuai dan memikirkan, mengenal pasti portfolio menteri mana yang paling utama dalam membantu mengurus negara keluar daripada kelembapan ekonomi global ini. Semua tak boleh meletakkan kepentingan peribadi. Semua harus memikirkan kehadapan bagaimana mengurus perkara-perkara yang kita rasakan paling penting yang akan didepani oleh rakyat. Macam pernah saya katakan dulu bahawa walaupun kita tidak mahu politik itu bersifat emosi, tapi hakikatnya very emotional. Semuanya masih meletakkan apa yang utama dan bagaimana pembahagian dan agihan. Saya kira semua nak merasa. Semua nak merasa. Kita dah ada gabungan yang saya kira PN, PH, GPS, GRS, ada warisan, ada muda, ada bebas. Semua ingin merasa. The sweetness of power. Dari situ kena bijak mengatur. Mungkin kalaulah besar sedikit, walaupun ramai mahu mengandaikan kabinet yang kecil, tapi ini bergantung kepada perundingan. Bargaining, berunding, tawar-menawar dan siapa boleh. Mungkin kita akan melihat dalam satu portfolio ada 2 TPM. Mungkin memandangkan kepada jumlah populasi yang besar, memandangkan kompleksiti kepada pekerjaan ataupun tas yang nak dibawa itu juga semakin bertambah, berlapis. Jadi Prof rasa mungkin memerlukan. Prof rasa yang kecil tapi berkualiti ataupun yang besar untuk pastikan pengagihan kuasa itu dapat bertahan. Sama. Yang pertama sekali kita kena pasti 5 lah kementerian yang paling utama. Keuangan mesti ada, pertahanan kena ada, pendidikan. Jadi perkara-perkara itu domain utama tu dia kena pasti dulu. Kita andaikan menteri kita bijak, ramai yang telah pun berpengalaman. Kita andaikan. Sebab kita tak mahu pengaruh faktor emosi tadi menyebabkan mereka jadi tamak. Kita tak boleh menolak real politiknya di luar daripada the arts of possible tadi. Jadi kita andaikan mereka boleh berfikir dengan waras dan menerima maksud kepada bersama itu adalah untuk kepentingan rakyat. Maka boleh kena pasti portfolio kementerian mana yang perlu dipertahankan, diperkukuhkan dan sama ada perlu mewujudkan 2 TPM bagi 2 TPM ataupun 2 timbalan menteri bagi mana-mana portfolio yang dilihat berat dan perlu agihan yang lebih sesuai. Ya, bercakap mengenai perkara itu, Datuk Wan, kita tahu ada janji-janji bahawa TPM ini akan datang daripada parti dari Borneo. Itu
Tapi kalau kita melihatnya dari segi perlembagaan, adakah itu yang paling diperlukan oleh Sabah dan Sarawak ketika ini dalam membawakan pembangunan yang selari dan juga pembangunan yang sama di persekutuan serta isu-isu rakyat di Borneo sana? Atau sebenarnya ni adakah kita memerlukan satu pentadbiran khas untuk mengatasi isu-isu di Sabah dan Sarawak? Misalnya Kementerian Pembangunan Sarawak ke yang perlu kita yang mana sebenarnya kita perlukan? Ataupun argumennya adalah PPM ataupun Kementerian kuasa khas. timbalan Perdana Menteri daripada Borneo. Ya, kita lihat kalau kenyataan daripada Abang Jo Premier, dia kata dia tak naklah sekadar timbalan Perdana Menteri. Biarlah dia ada empowerment, kuasa kan. Jadi pastinya perkara itu saya yakin akan diberi fokus dari sudut empowerment, kerana mereka menuntut tentang pelaksanaan MA 63. Cuma sejauh mana MA 63 itu yang telah dilaksanakan, yang belum dilaksana, yang tertinggal itu kena kajilah. Jangan pula kata benda ni tak ada, kita dakwa dalam satu persetujuan. Sebab kita kena ingat kita ni Malaysia. Malaysia terdiri daripada negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan negeri di Borneo. Malaysia ni bukanlah katakan Semenanjung Tanah Melayu satu, lepas tu Sabah dan Sarawak. Dia tidak begitu. Saya cuma nak tahu TPM punya kuasa kalau diberi kepada Borneo. Adakah TPM Borneo ni boleh mengemudi kedua-dua negeri itu? Kuasa dia takat mana? Itu persoalan. TPM pertama adalah convention. Post tu. Tidak diperuntukkan dalam perlembagaan nama timbalan Perdana Menteri. Yang ada Jumlah Menteri. Perdana Menteri, Jumlah Menteri. TPM ni untuk assist. Mungkin dari seremonial, yang tak dapat datang, orang ni datang. Tapi fungsi kuasa mereka diperuntukkan di bawah Ministerial Function Act. Akta Fungsi Menteri. Itu yang akan mengagihkan bidang kuasa menteri masing-masing. Apa yang dia boleh buat. Jadi bila dilantik Jumlah Menteri, dia kena gazet dah. Menteri ni kementerian, apa skop-skop dia. Itu kaedah pelaksanaan administrative law, undang-undang pentadbiran. Jadi tentang apa yang perlu, saya ingin menyentuh tentang pemilihan tadi kan. Apa yang terlintas bila Cik Hafiz tanya Prof tadi Puan Haji tanya Prof. Ialah dua perkara. Pertama, merit, kepakaran, pengalaman, kebolehan. Yang kedua, bersih. Jadi ini saya lihat ciri yang akan diberi perhatian oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Selepas tu, saya lihat ialah bila di pool of people, pada pandangan saya, barulah dia akan tengok kan portfolio yang berkaitan. Dan yang ketiga, jumlah yang perlu diagihkan kepada parti-parti komponen yang membentuk kerajaan. Datuk, tadi Datuk sebut bersih. Tapi definisi bersih untuk rakyat Malaysia ni, dia sangat orang kata kabur subjektif. Kabur dan subjektif. Sebab kalau kata contoh saya didakwa di mahkamah sebab kes rasuah, itu pun orang dah kata okey saya yang salah dan sebagainya, belum jadi jatuh hukum. Datuk Seri Anwar pun ditanya benda yang sama, adakah menterinya nanti daripada. Jadi macam mana definisi itu? Bersih ni dia ada kaedah dia tafsirkan. Kan? Bersih pertama tengok dulu dalam situasi itu. Kan? Bersih antara mana? Kalau kita ambil kaedah akhafu dararain, maknanya dia ada mudarat, yang mana kurang darurat. Itu bersih juga. Kita kena ambil realistik lah. Kita ni ada realistik. Kalau benda tak ada kan. Macam mana kita nak kata kadang sekarang ni orang langsung kan, ada orang bayar teks lewat pun berikutnya kurang integriti. Jadi integriti mana yang kita nak letak dan keadaan mana yang kita ada. Kerana kita kena faham dalam sistem politik kita hari ini, kita berasaskan pada ahli parlimen ini adalah menteri. Kita tidak bisa di Amerika, Kongres. Kalau di Amerika lain. Ahli Kongres, dia wakil rakyat saja. Dia bercakap, rakyat ada taja dia, ada biaya di Persatuan Biaya, you bercakap. Kabinet diambil oleh Presiden Amerika daripada Secretary of Defence, daripada pegawai kerajaan boleh, daripada orang luar boleh. Sebab itu saya pernah kemukakan, saya pernah cadangkan pindaan perlembagaan supaya perkhidmatan awam dia juga boleh dipilih sebagai Jumlah Menteri. Mereka ni terlatih, ada pengalaman. Kita boleh kurangkan anggota kabinet daripada ahli parlimen. Bila ahli parlimen, dia dah jadi menteri atau dia beridang jadi menteri, dia akan berlomba. Kena ada nak tanggung orang ni, nak biaya orang ni. Sistem kita ni sistem patronage. Sistem naungan kan. Klien, betul lah. Jadi kalau tak ada duit nak bayar, siapa nak bekerja? Jadi kita tak boleh salahkan orang politik 100%. Sebab bi'ah, suasana tu menghala ke situ. Kalau kita nak ubah bersih betul-betul, jangan jadikan ahli parlimen kecuali
Perdana Menteri saja dilantik dari ahli parlimen, dari Dewan Rakyat. Yang lain, jumlah menteri kita kekalkan sama ada senator ataupun daripada government servant yang terlatih KSN ke siapa ke dalam kabinet. Dan KSN memang dalam kabinet lah sebagai setiausaha kan. Okey. Maksudnya apa lagi? Bila jumlah menteri ni, ahli parlimen, dia hanya bercakap saja. Jadi orang tak berebut yang di parlimen. Orang di parlimen, orang kena steady dah kaya dah. Kalau tak kaya, tak ada ahli parlimen. Sebab dia tak bergantung pada duit. Atau hidup dia sederhana. Sebab dia tak perlu orang, dia berkhidmat. Sebab tu di negara luar ahli parlimen boleh naik ahli parlimen, menteri dia pun ada kapal terbang naik kapal terbang itu yang kaya. Yang naik kat mana negara yang naik kereta api je tu. Ya, betul. Menteri di Finland ke mana? Finland. Jadi macam mana nilai tu? Jadi balik tadi. Kita kata nak bersih. Tapi the whole system kita tengok balik. Kan? Jadi macam mana? Jadi kita kena tolerate lah. Yang mana dia kata bersih tadi. Kan? Antara ramai tu macam mana. Tapi yang penting, harapan pada rakyat, okeylah, tak ada rakyat tengok. Allah, yang ni pun... jadi rakyat ada upset kan? Ada ni okeylah. Dia ada persepsi rakyat. Setiap orang yang pemimpin, dia ada persepsi rakyat tersendiri. Cuma sekarang ni kan, bila... Anwar jadi PM. Kita masih ingat MOU yang ditandatangani oleh kerajaan Ismail dan juga pembangkang ketika itu, hadkan kuasa Perdana Menteri kepada 10 tahun, akta pendanaan politik dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya? Katanya ada berapa persen lagi belum diselesaikan kan? Penstrukturan semula parlimen. Adakah wajar untuk Datuk Seri Anwar menelaah balik perkara-perkara itu dan pastikan bahawa ia diteruskan? Sebab sekarang dah ada perpaduan. Ia adalah satu perkara yang memang kalau ikutkan tak ada masalah untuk kita teruskan. Saya kira inilah masa yang tepat dan sesuai. Seperti mana yang Prof Datuk dah nyatakan tadi. Kalau kita nak ikut sistem yang berintegriti, kita boleh tengok banyak best practice daripada luar. Dan Kongres di Amerika memang jelas. Siapa yang dilantik itu namanya harus di screening, sihat tak sihat, bersih tak bersih. Dan ahli Kongres itu adalah mereka yang termasuk bersama, tak semuanya kepada House of Representative. Ada senat, ada senatornya yang dilantik dan juga civil servant yang bersama. Kalau kita boleh pindah dan ubah yang itu, saya kira lebih baik. Cuma bezanya ialah budaya politik di luar itu ialah mereka sudah pun kaya, established, menjadi orang yang dipilih dan dilantik. Berbeza dengan Malaysia, ramai yang nak masuk politik nak kaya. Kita negara membangun. Negara membangun. Dan kita pun terima hakikat bahawa kita tidak meniru bulat-bulat demokrasi daripada Barat. It's completely the indigenization of demokrasi. Demokrasi yang telah pun berubah sifat dan bentuk mengikut kesesuaian budaya dan amalan masyarakat setempat. Sebab itu kita lihat di sini ramai nak masuk politik nak jadi kaya. Semua nakkan tempat, semua nakkan merasa aku pun nak jawatan juga, penat bertanding. Macam itulah Datuk. Itulah hakikatnya. Tak dapat jawatan, tutup cawangan. Tutup cawangan, siap mengajuk, boleh keluar. Jadi politik kita masih belum mencapai tahap matang. Matang dari segi kita boleh menerima pilihan raya adalah saluran untuk memilih pemimpin. Dan tidak matang bila memikirkan, saya yang memilih, kenapa pula PM yang saya nak lain? Jadi masih lagi ada kesenjangan untuk memahami apa maksud demokrasi berperwakilan dan apa maksud raja berperlembagaan. Jadi perkara-perkara itu saya ingat usaha berat kepada kerajaan perpaduan ini untuk meneruskan usaha memberi literasi, keterbukaan, buka celik minda tentang memahami apa maksud politik, apa maksud raja berperlembagaan, dan keperluan ini adalah kita perlu menggalas bersama untuk memastikan mereka faham. Prof bercakap mengenai perkara itu. PRU ke-15 ni membuka banyak mata. Bukan saja kami pihak media yang belajar banyak perkara-perkara baru, apa yang berlaku. Juga rakyat di bawah sana juga sedang belajar. Literasi politik tu sudah mula ada dekat mereka. Kepada anda di luar sana tu, kalau bukan saja politik kita belajar juga pasal kedaulatan Malaysia ni. Datuk Dr. Wan ada menulis juga governance utama negara. Tak ramai yang sebenarnya tahu. Tapi apa mungkin pengajaran yang kita dapat dari PRU ke-15 ni? Sebab dengan adanya presiden-presiden baharu ini, unprecedented event yang berlaku ini, apa mungkin yang kita perlu ambil untuk kita maju ke hadapan ni? Okey.
ambil iktibar dari sini ialah yang pertama, ya, kita kena tahu, kena faham, kena ada celik perlembagaan dan celik politik, sebelum mewawarkan atau berkongsi perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam masyarakat. Yang kedua, kita perhatikan bahawa trend ini adalah trend bahawa tidak ada majoriti jelas, yang kita nampak sudah 2 tahun berturut-turut ini, saya kira bukan 2 tahun tapi 2 kali berturut-turut ini telah lihat trend tidak ada majoriti jelas, kesan daripada delineation, persempadanan dan populasi yang makin bertambah. Adakah perlu kita memikirkan semula cara kita menguruskan pilihan raya, instead of nak menunjukkan rasa fair and square tadi, adakah bentuk proportionality melihat kepada peratusan. Kalaulah ada 5 atau 7 penjuru yang bertanding dalam satu kawasan, kita hanya ambil 3 yang undinya lebih 50%, dan kemudian kita buat lagi pusingan kali kedua untuk memastikan mereka yang dipilih adalah benar-benar pilihan rakyat. Kita kena tengok balik. Kita terbuka untuk melihat perubahan dan kita anggap bahawa perubahan itu adalah suatu yang boleh menambah baik keadaan yang sedia ada. Cuma kalau kita lihat Anwar Ibrahim kini, saya rasa dia sebenarnya mewarisi satu keadaan foundationnya secara asasnya telah kukuh. Kerana kita telah lama merasai satu pemerintahan yang menerima maksud kepelbagaian. Cuma kepelbagaian ini tidak boleh dipandang enteng, dipandang remeh. Kita pun telah mengenal pasti daripada kajian Indeks Perpaduan Nasional bahawa ada 10 defisit dalam masyarakat kita yang perlu sentiasa diurus dengan baik dan perlu diwujudkan tapak integrasi yang berterusan untuk memastikan rakyat boleh hidup dalam keadaan yang muhibah dan aman. Dan kita juga akui bahawa dalam masyarakat kita menerusi 10 defisit ini masih ada unsur urusan yang belum selesai. Agree to disagree ini yang perlu diambil berat dan diurus. Jadi kerajaan perpaduan masa kini perlu diberi pencerahan apa yang dimaksudkan dengan Indeks Perpaduan Nasional, apa dimaksudkan bahawa perpaduan itu masih diidamkan, kesepaduan yang dicapai dan usaha untuk penyatu paduan itu harus diurus berterusan. Dan apa sebenarnya 10 defisit dan bagaimana kerajaan perpaduan boleh meneruskan usaha memastikan 10 defisit yang telah dikenal pasti menerusi kajian yang very komprehensif untuk diurus dengan baik. Barulah rakyat akan berasa tenang. Datuk, untuk Datuk, kerajaan perpaduan, first thing first untuk mereka lakukan ketika mana kita pun dah tak berapa banyak masa. Pembaharuan yang melihat pada perjuangan politik Datuk Seri Anwar 24 tahun sehingga tahap ini. Apa yang Datuk jangkakan pembaharuan yang akan dibawa oleh Datuk Seri Anwar? Saya rasa apa yang selama ini diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar dari sudut pemisahan kuasa antara pegawai negara dengan pendakwa raya, menghadkan limit Perdana Menteri, dan dari segi reform organisation, Suruhanjaya yang bebas dari sudut latihan, kurang campur tangan eksekutif dalam Suruhanjaya. Dan satu perkara yang mungkin saya ingin pandangan, tidak semestinya lantikan melalui parlimen itu terus. Kerana parlimen sekarang ni okeylah sebab keposisinya bercampur. Tapi jika sekiranya parlimen dominated by satu parti, esok akan berlaku balik. Yang penting penubuhan Suruhanjaya tu, keanggotaan Suruhanjaya tu. Betul. Itu yang penting sekali. Dan terma rujukan mesti jelas. Setiap perkara terma rujukan polisi nak jelas bahawa ada. Dan satu juga perkara yang saya penting ialah kerajaan perlu menubuhkan Suruhanjaya kedaulatan negara. Kerana kita ada Suhakam, Suruhanjaya hak asasi. Walaupun dalam perlembagaan tak sebut hak asasi, kita fundamental liberties, bebas asasi. Kita ada kedaulatan. Tapi untuk kedaulatan ni kita ada Suruhanjaya yang nak memastikan bahawa perkara asas basic structure kita, kedudukan Islam, adat Melayu, adat anak negeri Sabah Sarawak, kedudukan Islam Melayu, kepentingan sah kaum-kaum yang lain, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi mana Suruhanjaya yang memantau supaya perkara ini dilaksanakan dan juga kesejahteraan rakyat sekeluarnya terjamin. Suhakam pun kecenderungannya kita tidak ke kita. Kita Suhakam pula yang pun luar. tahu kan. Dia ambil luar bukan konten kita. Kita nak yang kedaulatan negara kita. Sejarah kita rakyat faham. Pembinaan negara bangsa. Saya lihat kita laki dari pembinaan negara bangsa. Aspek Jati diri, aspek watan tu perlu diperkukuhkan. Ini profesor kita. Dia jaga rumah etnik. Prof Datuk dia jaga watan. Jadi kita orang dua boleh pergi sama. Kan? Jadi pembinaan negara bangsa. Kita sekarang ni duk ikut idaman kaum. Kita boleh tengok
tapi dalam kerangka jati diri. Ya. Pembinaan jati diri, menyelahkan supaya ini identiti. Macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu berlaku secara assimilation, bukan accommodation. Mesti setiap warga negara yang mengaku taat setia mesti boleh bahasa Melayu dengan baik. Bertutur Mesti dengan boleh, lancar. kata orang, menulis Jawi. Ya, Ini bahasa kita. Watan kita, tanah Melayu. Sabah tanah Melayu. Jadi, kalau itu pun kita boleh assimilate, kita nak cakap perpaduan macam mana. Macam mana kita nak prejudice kau. Yang ni minta macam-macam. Tapi asas kenegaraan ni, you tak boleh terima. Jadi, pada pandangan saya, sebuah Suruhanjaya kedaulatan yang menjamin pemahaman, pengukuhan, pelaksanaan untuk bina jati diri bangsa Malaysia yang bersatu, yang sejahtera, perlu diberi perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10. Okey, nanti kami tanyakan soalan tu. Jangan risau. Kami di media ni akan pastikan proses semak dan imbang tu, tak kiralah kerajaan perpaduan ada pembangkang ataupun tidak, kami media ada untuk bawakan suara rakyat. Okey, untuk anda yang baru saja mengikuti Malaysia Milih, kami sedang menantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini berada di kediamannya bergerak dari situ untuk pergi ke Pejabat Perdana Menteri untuk orang kata upacara ataupun majlis clock in. Yang pertama untuk hari pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka pada pukul 10 nanti. Dan ini visual di hadapan kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi lengang, ada, pagarnya belum lagi dibuka, tengah bersarapan mungkin. Belum Kita lagi pun ada sedang pergerakan menunggu ke bangunan Perdana Putra kan. detik sejarah untuk dirakamkan oleh pengalaman media sebagai catatan dalam sejarah kita hari ini. Kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang ke-10 yang akan membentuk kerajaan perpaduan daripada pelbagai parti, dan bagaimana bentuk ni kerajaan perpaduan itu adalah perkara yang sedang kita ramai-ramai bincangkan. Ya. Okey, Gigi. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Memang hangat perbincangan kita ni kan. Sedar-sedar je dah dekat pukul 9. Sebenarnya tak cukup 2 jam. Cukup 2 jam kan? Faham. Tapi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita UKM, dan juga Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, pengasas Jurisprudens Watan, Profesor Madya Fakulti Pengurusan Industri UMP. Menarik sekali gabungan kedua-duanya membawa kesedaran kepada kita kan. Bukan saja kita perlu tahu berkaitan dengan politik, tapi kedaulatan negara yang mungkin tak ramai sebenarnya faham ataupun benar-benar arif mengenai perkara itu kan. Kalau dah ada Suruhanjaya kedaulatan ni, jangan lupa kita orang. Datuk Seri Anwar perlu cadangkan. harap Datuk Seri Anwar mendengar perbincangan kita ni. Tapi apa pun sudah habis satu bab pelantikan Perdana Menteri, dan kita harapkan selepas ini kita sama-sama membina negara ini ke arah negara yang lebih baik. Kesejahteraan negara itu perlu diutamakan. Ya, dan itu saja untuk Malaysia Milih hari ini. Saya Hafizal Zaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Terima kasih Datuk. Terima kasih Prof.